Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saya terharu dan tersentuh dengan majlis hari ini, video pengantarnya, pidato Ketua Menteri dan pidato Menteri Pendidikan wanita pertama dalam negara kita, dan yang kami semua letakkan harapan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kebajikan keluarga di Kementerian Pendidikan. Saya rasa macam kembali bertugas sebagai guru dan juga sebagai Menteri Pendidikan. Tugas yang saya anggap sangat bermakna pada saya dan profesi keguruan yang sangat berarti dalam hidup saya. Jadi sebab itu saya mulakan dengan menyatakan penghargaan pada Saudara Ketua Menteri Yusof, Menteri Pendidikan Fadlin Nasidik, KPP, KSU, Speaker dan Ahli Majlis Syukaran Negeri, dan semua keluarga Kementerian Pendidikan Malaysia dan guru-guru di seluruh negara. Tugasnya besar. Tidak dapat siapa nafikan atau mungkiri. Kita yang berjaya, yang hidup, itu semuanya tidak terlepas daripada menghargai khidmat dan sumbangan pengorbanan guru-guru, termasuk saya. Saya rasa dari sekolah kebangsaan Sungai Bakar ke Johor Tok Kun, ke Stowell Bukit Mentajam, ke Madrasah Ittihadiyah Wataniyah Johor Tok Kun, Kolej Melayu Kuala Kangsar, Universiti Melaya, itu tidak mungkin saya menjadi seorang yang disebut insani tanpa sumbangan dan dedikasi masyarakat luar biasa. Sebab itu, sepanjang hidup saya, dalam apa juga jabatan, saya tidak pernah memutuskan hubungan dengan guru-guru. Dan yang menarik, guru-guru pun mengambil sikap yang sama. Sama ada saya menjalankan sekolah yayasan anda yang disebut oleh Fadlina, atau mengetuai ABIM, atau dalam gelanggang UMNO sebagai menteri, atau bila disingkirkan, dihumban ke penjara, dan di sidang-sidang mahkamah, sehinggalah sekarang tidak putus hubungan, dukungan dan semangat yang diberikan oleh guru-guru saya dulu. Tapi bagaimana kita yang ada upaya dan kekuasaan menghargai sumbangan guru-guru? Itu persoalan. Pimpinan silih berganti, negara menyaksikan perubahan demi perubahan. Tetapi ukuran penghargaan kita kepada pendidik kita, seperti juga ibu bapa kita, adalah melakukan sesuatu yang sebaik mungkin. Menghargai dengan memanai dan melaksanakan program-program dari Kementerian Pendidikan, Melayu Dasar dan Peruntukan. Sebab itu, sudah tahu bahawa dalam belanjawan madani yang pertama, peruntukan terbesar dan peningkatan berbilion tambahan itu adalah untuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan diikuti oleh Kementerian Kesihatan. Di antara penekanan dalam program kita ialah memastikan
sekolah-sekolah diberikan kemudahan asas yang mencukupi. Maka ada program tambahan dari peruntukan biasa, penyelenggaraan biasa atau pembinaan sekolah-sekolah baru adalah memperbaiki dan membangun semula sekolah-sekolah daif di seluruh negara. Dan saya telah memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk menjalankan ini ikut fast track. Saya tidak mau ada sebarang karenah pentadbiran yang mengganggu dan menghalang pelaksanaan segera sekolah-sekolah daif ini. Kita boleh dengan tonton takaran tentang anak miskin atau sekolah daif. Saya pernah menjadi ahli parlimen di Port Dickson. Menteri tahu, timbalan menteri yang hadir pun tahu, saya sering sebut perkara ini. Bagaimana boleh kita biarkan sekolah-sekolah dalam keadaan negara memacu pertumbuhan membanggakan dalam keadaan di mana hasilnya bertambah, dan kita pernah mencatat kejayaan yang sangat membanggakan. Tetapi di sekolah-sekolah kalau ada 8 tandas 4 rosak, ada sekolah 4 tandas 3 rosak. Dan kita nak didik anak-anak tanpa kemudahan-kemudahan asas itu. Ini yang mempengaruhi saya. Bukan laporan, bukan kajian oleh pakar-pakar. Melihat dari mata, melihat dari peringkat serendahnya. Sebab itu saya memuji tindakan menteri dan timbalan menteri untuk menjadi pimpinan yang baik, turun ke bawah, menyantuni rakyat dan melihat sendiri kedudukan sekolah-sekolah itu. Maka ini yang mempengaruhi saya. Seperti mana pernah saya alami dulu tahun 90-an di kalangan sementara kita mencatat pertumbuhan yang cukup menakjubkan, saya melihat rumah-rumah rakyat dalam keadaan yang sangat baik. Maka pada masa itu kita berlanja bilion ringgit membangunkan rumah-rumah rakyat. Sebab itu bagi saya, di antara prinsip dalam belanja madani ialah menoktahkan kemiskinan. Ada yang memperolok-olokkan, mana mungkin negara menoktahkan kemiskinan tegar. Orang ini belum cukup pendidikan, belum cukup pemahaman tentang nilai dan akhlak, belum tahu tentang makna insani. Kerana kalau Allah mengangkat martabat manusia, walaqad karramna bani Adam, karamah manusiawi atau insani itu bermula dari sikap kita yang prihatin, yang ada hati nurani, yang tahu bahawa tanggungjawab kita yang ada kuasa dan keupayaan untuk membantu mereka. Apapun yang dicanang, arahan saya dan sikap jemaah menteri yang ada adalah terus pada tahun 2023 kita akan noktahkan kemiskinan tegar dari Perlis hingga ke Sabah. Adalah mengaibkan saya sebagai Perdana Menteri yang telah melalui liku-liku hidup yang sukar, pasang surut. Saya selalu gurau, lebih banyak surut dari pasang. Dan kemudian bila ada kuasa, beri alasan bahawa tidak mungkin kita selesaikan masalah kemiskinan tegar dalam keadaan yang cepat. Semalam kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Sebelum itu Convention Kerajaan Perpaduan. Masih ada negeri-negeri yang terpaksa berdepan dengan permasalahan asas negara kita. Bila kita sebut bekalan air disandarkan, maknanya bekalan air di sekolah juga, dan bekalan air bagi ibu bapa. Bila kita kata masalah air, mutu air di Kelantan, ia juga melibat sekolah-sekolah. Anak-anak kita, saya sebut anak-anak kita, supaya pimpinan negara sedar
bahwa anak-anak kita bukan di rumah kita saja. Anak-anak kita itu anak-anak rakyat Malaysia keseluruhannya. Kalau ada yang menghadapi masalah di Sabah atau di Kelantan, itu masalah kita dan anak-anak kita. Sebab itu saya telah mengambil arahan, walaupun belanjanya mungkin berbilion ringgit, saya akan minta kerajaan negeri bekerjasama dan menyelesaikan masalah dengan pelaksanaan program tahun ini juga. Sama ada kita pinjam atau hutang atau sukuk atau bond, saya tidak peduli, tapi kita mesti tangani masalah air di Sabah dan di Kelantan. Itu sikap. Saudara tanya dari mana saya dapat idea ini semua? Pengalaman didikan daripada guru-guru saya. Guru saya ada yang guru kampung yang taif, ada yang pernah jadi ketua pengarah pendidikan dan Zia Rahman Asyad, ada yang pernah menjadi pengarah bagian guru dan bagian peperiksaan Datuk Ghazali Hanafiah. Tapi ada juga yang berakhir sebagai guru sekolah rendah di kampung. Tapi semuanya berjasa kerana mereka menanam kepada saya bukan saja ilmu, tapi nilai. Mereka mahu saya berhasil, tapi mereka tanam bahawa dalam membentuk pribadi atau syakhsiah, dia mesti ada nilai dan akhlak. Dan ini yang mempengaruhi saya menjadi melakar falsafah pendidikan dahulunya dan sekarang Malaysia Madani. Sebab itu saya tekankan hal yang sedemikian supaya saudara faham bahawa sekolah ini dan peranan guru itu seperti mana juga peranan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Diutuskan untuk apa? Innama bu'aithu mu'alliman. Kita boleh pilih menjadi guru itu dengan penuh dedikasi, dengan membentuk nilai sebagai satu cabaran, atau kita menjadikan guru itu sebagai profesion biasa. Orang ambil gaji, ya kerja selesai. Tapi kalau pengalaman saya, generasi saya dulu, guru itu tidak pernah tamat pada akhir persekolahan, waktu persekolahan. Sakit kita, susah kita, kejayaan kita, semua dia ambil tahu. Kalau istilah sekarang macam dia menyebut, tetapi untuk tujuan yang baik, kerana kasih pada pelajar itu terus. Saya sekarang hampir 76. Jadi saya bayangkan guru saya yang 90, yang masih hidup, masih tidak putus menghubungi saya. Ada orang kata, oh iyalah sebab Anwar Perdana Menteri. Tapi tak benar. Saya di penjara, guru-guru itu masih menghubungi saya dan cuba menulis dan menyeludup surat kepada saya. Demikian kasih guru pada murid-murid. Jadi sebab itu, kalau kita mau lihat peranan guru dan tugas guru ini, muallim itu tugas kenabian, saudara. Dan tugas kenabian itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga memberikan keyakinan, kekuatan kepercayaan, ya, dan membentuk akhlak yang mulia. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua ialah cabaran bidang pendidikan ini. Cabaran pendidikan berbeda dari zaman saya pelajar, zaman saya sebagai guru. Banyak yang tidak tahu bahawa saya lama sebagai guru yayasan akademik, kemudian sekejap di St. Anthony's University Oxford, dan kemudian mengajar di University Georgetown, Washington DC. Bila dah terbuang, tak boleh mengajar di universiti tempatan, saya terpaksa mengajar di Washington DC. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga. Tapi apa yang saya pelajari? Selain pada penguasaan bahasa yang baik dan kepentingan untuk kita tekankan soal pengkhususan, tetapi kita tahu bahawa pendidikan itu matlamatnya itu mendidik manusia. Generasi madani itu menuntut kita
melatih anak-anak kita supaya pintar. Tapi pintar sebagai manusia, bukan sebagai haiwan. Fadlina sebut beberapa buku-buku awal saya baca, Paulo Freire, Ivan Illich, yang menyentuh banyak soal pendidikan. Yang nak dididik itu bukan lembu kudus, kata dia, bukan a sacred cow yang hanya patuh, yang walak tanpa berfikir. Dan ini akan membentuk generasi. Sama belajar soal Melayu atau soal bahasa atau soal agama, dia bukan diminta untuk menjadi pak turut yang tidak berfikir. Sebab itu budaya kreatif, creative thinking, itu mesti hidup. Guru-guru mesti galak ke anak-anak, menyoal, mencabar dengan sopan, dan mesti mampu bersabar menyantuni mereka. Generasi akan datang tidak mungkin akan dapat bertapak sebagai suatu generasi yang hebat kalau kita tidak latih mereka untuk bertanya, mempertikai, atau tidak setuju dengan baik, dan kita mendidik mereka supaya menimba ilmu. Dengan syarat guru-guru juga berupaya mencari waktu menambah kemahiran mereka dan ilmu mereka. Ini saya tekankan kerana di banyak tempat saya sebut, bila kita terlalu mementingkan soal pengkhususan, specialization, kadang-kadang kita hilang kemanusiaan. Dia pakar bidang account, dia pakar bidang jurutera atau digital technology, tapi dia tidak tahu nilai kemanusiaan. Dia tidak terasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tegak. Ada daerah yang tidak ada bekalan air atau bekalan elektrik atau jalan meropak-lopak. Harry Miller, seorang pakar yang pernah menjadi dekan di Universiti Harvard, universiti terkemuka di dunia, di antaranya menulis buku mengenai pendidikan dan kritikan terhadap tradisi ilmu di Universiti Harvard. Apa katanya? Judul buku itu Excellence Without a Soul. Pintar, punya kemahiran, keterampilan dalam bidang tertentu yang khusus, tapi tidak ada nilai kemanusiaan dan insan. Universiti, gedung hebat, tetapi rakyat yang di sekitar universiti, kelompok miskin tidak dipedulikan, suku kaum kulit hitam yang dihina dan ditindas tidak mengesankan. Jadi kata dia, excellence, yes, but without a soul. Kita di pendidikan madani ini dan insani adalah harus meningkatkan tahap kemahiran dan dengan hati nurani sebagai manusia. Kalau tidak, apa yang pernah disebut oleh pemikir Spanyol Ortega y Gasset, apa kata dia? Barbarism of specialization. Dia specialized, tidak peduli tentang hal yang lain, tetapi tidak ada manusiawi. Jadi dia sebut barbarism of specialization. Saya percaya ini belum lagi menjadi permasalahan kita kerana guru-guru ini dididik dalam semua bidang. Kalau anak tu nakal, dia marah. Kalau dia anak tu mencuri, dia tegur. Jadi maknanya bukanlah khusus dalam bidang specialization. Tetapi kita tidak boleh nafikan dengan cabaran dunia teknologi digital, dengan data center yang besar yang dihidupkan, dengan kehadiran Amazon di Malaysia dengan pelaburan yang besar, Geely dalam pelaburan otomotif yang besar, dalam green technology, dalam electric vehicle, maka kesediaan anak-anak dalam bidang itu juga diperlukan. Apa dia kelemahan dan ketimpangan sekarang?
dalam laporan terakhir, minat anak-anak dalam bidang sains, matematik dan teknologi kian berkurangan. Jadi saya telah minta Menteri Pendidikan adakan pasukan khas KPP, beri perhatian untuk mencari jalan menyuntik semula semangat anak-anak supaya dididik sebagai manusia, tetapi juga memberikan pertimbangan tentang cabaran-cabaran disiplin baru dalam bidang teknologi dan sains, kerana dari kajian awal minat anak-anak terutama di desa, dalaman dan kategori miskin bandar itu minat dalam bidang sains dan teknologi sudah merosot. Ini cabaran buat kita, kerana bagi negara yang menuju kepada bidang, saya kata, teknologi hijau, electric vehicle, soal cabaran iklim, soal digitalization dan data center yang dibinakan, tetapi tidak cukup anak-anak yang terlatih dalam bidang pengkhususan ini. Saya bincang dengan pengusi Jili dengan pelaburan Mesir, dan dia beritahu dia akan ambil anak-anak tempatan, tetapi ada bidang khusus yang nampaknya sangat kurang, dan terpaksa dia latih anak-anak tempatan kerana latihan kita belum mencukupi. Ini bukan saja soal cabaran kepada Kementerian Pendidikan, tapi juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan institut-institut latihan kita. Berapa jumlah kita untuk TVET satu tahun belanja? 6.7 bilion, Ketua Menteri. 6.7 bilion ringgit latihan TVET. Sebab itu, di antara perkara awal yang saya lakukan dalam kerajaan perpaduan ini ialah meminta syarikat-syarikat besar mengambil alih sebahagian daripada TVET itu. Biar umpamanya Proton ambil alih TVET di Pekan, Petronas ambil alih TVET di Batu Rakit dan Pengerang dan Kimanis. Syarikat-syarikat besar ambil alih, supaya dapat cara langsung melatih. Jadi sebab itu saya katakan asasnya masih di sekolah, kerana untuk dia berjaya dalam bidang TVET, bidang sains, bidang digital, persiapan di sekolah itu penting. Saya tidaklah bermaksud datang pada hari ini untuk memberi bebanan tambahan kepada keluarga Kementerian Pendidikan, tapi kalau tidak kepada guru, kepada siapalah lagi kita nak mengeluh. Ya, hari itu pada Hari Ibu, saya kata yang lagu P. Ramlee, tak bertempat pun mengadu, alam keliling membisu, kalau ada ayah dan ibu, takkan nasibku begitu. Nah sekarang pada Hari Guru, kalau guru tak sambut, tak jadi madani, tak jadi kemajuan yang kita harapkan. Jadi saya datang mewakili pimpinan kerajaan, merayu kepada saudara untuk beri kesempatan baru, lonjakkan semangat. Kita harus angkat negara ini dengan kekuatan bahasanya, sastranya, budayanya, nilai dan akhlaknya dan teknologinya, diangkat sebagai suatu negara hebat di rantau kita. Dan saya yakin insya-Allah kalau guru-guru ini komited betul-betul seperti mana sudah lakukan, tingkatkan sedikit, saya percaya masa depan kita cerah. Kita dah ketinggalan lama kerana simpang siur politik, kerana politik dan kekuasaan itu dijadikan tempat untuk mengaut saja apa yang ada. Kita lihat umpamanya, sebut saja jabatan banjir, Sakau, minyak tanah, minyak mentah, Sakau. Jadi sudah tak boleh. Saya nak beritahu saudara dengan seorang guru-guru, saya akan lebih semangat pertahankan negara ini sebagai negara madani, bersihkan daripada rasuah, guna wang itu bantu guru dan bantu anak-anak kita di sekolah. Ya. Kajian terbaru, berapa kehilangan satu tahun selama ini? Sudah trilion.
Ada orang kata, ini melampau, tak menasabah. Sudah, semalam kita kaji, ketirisan daripada bekalan elektrik pun 10 bilion setahun. Bagi untuk nelayan, sakau sikit. Bagi untuk petani dan rakyat, sakau banyak. Ini dari kajian. Jadi kita kena hentikan. Ada kata, kita tidak perlu rakyat. Guru-guru harus tahu, jimat belanja ini bermakna tambahan peruntukan kepada guru dan Kementerian Pendidikan. Bukan jimat itu untuk membina mahligai untuk kami. Jadi sebab itu saya tegaskan semula, pentingnya kita didik soal nilai dan akhlak. Bicara soal agama. Tetapi bila orang sakau berbilion, kita diam. Bicara soal hidup Melayu. Tetapi bila kita minta dia serahkan balik harta yang diambil bilion ringgit itu, diam. Sebab itu saya rasa perlu saudara faham keperluan kita membina semula negara berdasarkan nilai. Yang ini diterapkan nampak. Dan saya tertarik dengan moto Hari Guru. Tahniahlah kepada Menteri KPP dan semua yang memilih. Faham keperluan semasa. Ini soal nilai. Ya. Dan saya tidak tokok tambah, saudara. Sebab itu dari dasar umpamanya, kerajaan dulu putuskan, tahun lalu, kata untuk tahun ini, kadar elektrik dinaikkan untuk rakyat. Bila saya ambil alih, gaji guru tak naik. Macam mana nak naik kadar elektrik? Jadi saya kata, oleh itu, tapi kadar elektrik subsidinya terlalu tinggi. Mencecah hampir 30 bilion ringgit. Jadi saya kata, penyelesaian macam mana? Saya kata, pertama yang kita buat 2-3 bulan yang lalu, jangan naikkan untuk B40 dan M40. Jangan naikkan bagi syarikat-syarikat kecil, SME, syarikat pertanian. Naikkan bagi syarikat-syarikat gergasi, syarikat-syarikat besar, multinational corporation, naik kadar elektrik. Maka satu round, kita naik. Jimat beberapa bilion. Semalam saya putuskan, jangan naik kadar elektrik bagi semua rumah rakyat. M40, B40, mana semua di Dewan ni tak naik. Tetapi kalau di rumah itu rumah orang besar, rumah rasmi Perdana Menteri, rumah Ketua Menteri, 4-5 air condition, naiklah kadarnya seperti yang di kosnya. Kemudian sabar. Jadi kalau T20 kita naik kadar elektrik. Jadi bagaimana kata saya ini pro orang kaya? Sekarang kita subsidi minyak pun begitu juga. Jadi apa kaitan dengan Hari Guru ni? Kita perlu dana untuk pendidikan. Kita perlu dana untuk berikan upah dan gaji yang berpatutan kepada guru-guru. Sebab itu kepada penjawat awam, bulan lalu saya sebut, jangan bimbang. Saya sebagai Perdana Menteri tidak akan khianati amanah ini. Saudara, kita pacu pertumbuhan tahun ini. Suku tahun pertama 5.6% pertumbuhan, paling tinggi berbanding China atau Indonesia atau Vietnam. Inflasi menurun, pelaburan bertambah. Bila hasil banyak, sebagian hutang boleh kita bayar. Dan percayalah, di antara keutamaan saya ialah menaikkan allowance guru-guru dan perkhidmatan awam. Ya, itu mana hasil yang diperoleh dipulang kepada rakyat. Tapi jangan minta sekarang. Bagi sikit kesempatan. Sekarang kita dah jimat berbilion. Kita jimat hampir 2 bilion ringgit daripada wang tempatan banjir yang boleh bocor. Apa yang saya buat? 800 juta untuk banjir di Johor, 1 bilion banjir
tempatan banjir di Sungai Golok, Kelantan. Kita jimatkan. Mana penjimatan itu, ketelusan, tender ada makna. Jadi janganlah anggap bahawa ini dalam soal pengurusan kerajaan asing. Ini soal guru. Ajar anak-anak. Kita nak ajar anak-anak, curi pensel kelas pun tak boleh. Kena marah. Saya tahu cucu-cucu saya sekolah, kawan ambil pensel dia, guru tegur, tak boleh ambil pensel orang. Bila jadi pemimpin, ambil komisen 50 juta ringgit. Boleh. Kerana itu sedekah. Ini kita kena betulkan. Betulkan nilai dan akhlak anak-anak di samping penguasaan dalam bidang dan disiplin baru. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan yang di Sabah, yang di Kedah dan Pahang yang dapat anugerah. Dan saya ada teks tapi saya ambil keputusan dengan guru saya tak mau baca. Saya nak luahkan dari hati nurani saya sendiri. Jadi sekali lagi ucap terima kasih. Kita harapan yang sangat tinggi, saudara. Saya sendiri pilih Fadlina tanpa lobby. Dia pun tidak tahu, saya pun tak bincang panjang dengan lain-lain rakan. Saya pilih beliau, Timbalan Menteri dan KPP baru ni semua, KSU, dengan harapan yang sangat tinggi. Bawa perubahan dan angkat martabat guru dan pendidikan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.